Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Kanda pengurusi majlis Fadil Ustaz Marzuki. Saya hormati Fadil Tuan Imam Ustaz Asri dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, dan para ibu ayah, abang, kakak-kakak, para santri yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, juga yang mengikuti majlis pada malam ini di live dan seumpamanya. Jadi saya pada malam ini cadang untuk kita sama-sama dengar sedikit daripada kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar yang saya karang berkenaan dengan adab-adab menziarahi para salihin dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak nak? Tak ada tajuk apa kan? Boleh kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi ada kitab ni pada muka surat yang ke-74. 74 bagi kitab Jawi yang Rumi, muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ke-5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan juga kepada kita meminta agar orang saleh tersebut mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita di dunia dan akhirat. Jadi kitab ini saya karang berkait dengan adab-adab menziarahi orang-orang saleh, sama ada yang masih hidup atau yang telah wafat. Karena kita menziarahi orang-orang saleh ini adalah salah satu daripada ubat kepada penyakit jiwa. Disebutkan oleh para a'immah, para ulama, ada beberapa perkara yang disebut sebagai ubat hati. Antaranya adalah membanyakkan bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah bangun malam. Yang ketiga antaranya adalah menziarahi orang-orang yang saleh. Menziarahi orang yang saleh terbahagi kepada dua. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang wafat. Dan orang-orang yang saleh yang wafat, hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu sangka mereka yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki dengan makna maknawi dan juga hissi. Rezeki maknawi, ilmu mereka semakin bertambah. Pengetahuan mereka juga semakin bertambah. Dan kedudukan mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rezeki hissi dengan makna diberikan pakaian kepada mereka, diberikan makanan kepada mereka, diberikan tempat tinggal kepada mereka. Yang kita lihat dalam kubur, bila masuk dalam kubur, ruang liang lahat yang ada itu adalah hanya tempat untuk meletakkan jasad kasar kita sahaja. Karena yang diberikan oleh Allah dengan nikmat pada ketika itu adalah kepada ruh. Ruh tadilah tempat untuk mendapatkan nikmat. Seperti mana kita hidup sekarang ini pun, yang mendapatkan nikmat itu adalah ruh. Kita rasa seronok, gembira. Yang gembira itu adalah ruhnya kita yang ada dalam tubuh kita. Buktinya, ketika ruh keluar daripada tubuh kita, yang tinggal jasad kasar kita, maka tidak ada apa-apa yang akan berlaku pada jasad tersebut. Yang berlaku hanya perubahan pada sudut biologi bagi jasad tersebut. Dia akan menjadi membengkak, kemudian keluar dengan air danur, dan kemudian akan jadi menghancur. Kalau kata orang tadi, tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahawa jasadnya tidak dihancurkan seperti para syuhada, para awliya, para penghafal Al-Quranul Karim,
orang yang sering membaca surah Al-Mulk pada setiap malam sebelum tidur, dan juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi diharamkan bagi bumi untuk jasad kami dimamah oleh bumi. Maka maknanya jasad para nabi yang zahir juga adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang rasa sedap, yang rasa lazat, yang rasa gembira, yang rasa sedih adalah ruh. Ruh tu yang menjadi sebab utama kepada perkara tersebut, dan jasad kita ni seperti sangkar yang mana menempatkan ruh tadi untuk diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berada di alam tersebut, maka kita akan ketahui betapa luasnya alam barzakh dan lebih luas daripada alam yang kita lihat pada ketika ini. Karena alam, dia ada alam syahadah yang kita nampak sekarang ini, ada alam malakun, ada alam jabarun, ada alam lahun dan seumpamanya, seperti yang dibahaskan oleh para ulama sufi di dalam kitab-kitab mereka. Jadi disunatkan kita meminta agar orang soleh. Ini kalau ni adab yang pertama ni kita dah baca sebelum ni di Masjid Sultan Abdul Halim Shah. Abdul Halim Shah, ada Shah. Pandai-pandai tambah Shah ni. Abdul Halim di Taman apa? Apa dia? Taman Ria Jaya. Ria Jaya. Tak ada Jaya jadi taman lain tu no. Taman Ria lain dah. Taman Ria Jaya lain pula. Saya sampai lah pening. Sungai Tani sampai lah. Masuk Sungai Tani kena pakai waist. Kalau tidak sampai lah ni Majidi ni banyak kali dah duk mai. Mai rumah Ustaz Mazuki banyak kali dah. Tapi duk pening tu. Sate semeling tu abak pi 3 kali kena mai pakai waist juga. Padahal senang je nak mai. Kalau masuk Sungai Petani ke Pekan tu lagi habis terus. Tak tahu. Baru usah masuk kampung. Baik. Jadi kita dah baca di Masjid Sultan Abdul Halim di Taman Ria Jaya. Kemudian ni saya sambung jaja pengajian di sini. Terus bagi kitab tersebut. Jadi disunatkan juga kepada kita meminta agar orang soleh tersebut, ni orang yang hidup. Orang soleh yang hidup mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita di dunia dan akhirat. Telah dinyatakan di dalam kitab Hisnul Hasin Al-Kabir, karangan Al-Imam Muhammad ibni Muhammad Syamsuddin Al-Ma'ruf Bibn Al-Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijriah. Beliau menyebutkan disunatkan bagi seseorang tersebut memohon doa daripada orang-orang yang mulia, walaupun yang meminta tersebut lebih mulia daripada yang diminta mendoakannya. Dan ini berdasarkan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meminta agar Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu mendoakan baginda Nabi ketika beliau ingin bermusafir melaksanakan umrah. Sayyidina Umar waktu nak pergi umrah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada siapa lagi yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Itu pun Nabi tawaduk dan minta kepada Sayyidina Umar untuk mendoakan beliau. Dan Sayyidina Rasul juga mengajarkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar untuk memohon doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu yang tabi'in dikenal sebagai tabi'in kabir, walau tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di peringkat yang lebih rendah daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tak ada orang yang menandingi di kalangan umat boleh menandingi kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan menandingi kedudukan Sayyidina Umar di sisi Allah dan Rasul. Pun begitu Nabi kita Muhammad bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kalau bertemu dengan seorang lelaki yang namanya Uwais Al-Qaran, yang daripada negeri Al-Qaran, maka minta doa kepada beliau. Mohon dia doakan dengan kebaikan. Ini adalah adab yang telah ditunjukkan oleh para awliya dan salihin, khususnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berasa kita lebih, maka kita tak perlu minta doa daripada orang lain. Hatta jumpa dengan para murid kita sekalipun, kalau murid menyebutkan tolong doakan saya, sebut balik kepadanya dengan doakan kami juga. Dengan kebaikan. Karena kita tak tahu doa siapa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling tawaduk, orang itulah nanti akan diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid yang datang kepada gurunya dengan minta kepada doa tersebut, dia datang dengan tawaduk. Dia datang dengan tawaduk dan kemungkinan barakahnya daripada beliau. Orang yang minta kita doakan tadi, itu lebih barakah lagi mungkin daripada
kita yang diminta olehnya untuk mendoakan. Guru kami yang mulia Maulana Syekh Badruddin Jad, hafizahullah, rahimahullahu ta'ala, saya ke rumah beliau dan waktu kami baca kitab Arba'in Al-Ujluniyah, waktu itu dia cerita tentang rumah dia dekat dengan Giza. Buka tingkap rumah dia nampak piramid. Kata beliau, dia pernah waktu ketika kecil, waktu umur 11 tahun, ayahnya yang merupakan ulama besar Al-Azhar Al-Sharif yang duduk di Aryaf di kampung, mengizinkan dah beliau untuk bagi khutbah dah pada waktu itu. Dia umur 11 tahun dah bagi khutbah Jumaat di kampungnya. Jadi setiap kali dia turun, ayahnya ulama besar mazhab Maliki. Setiap kali bagi khutbah, turun khutbah, ada seorang lelaki tua ni akan main salam dengan Syekh waktu tu umur 11 tahun dan salam nak cium tangan dia. Dan peristiwa ni berlaku dan Syekh selalu tarik. Satu hari bila nak cium, dia tarik tangan, tak bagi. Cium lagi, tarik tangan lagi, tak bagi. Sampailah akhirnya orang tua ni teriak, menangis kerana nak cium juga tangan. Jadi Maulana Syekh Abdul Karim, Syekh Badruddin Jad Al-Hasani, dia tengok kepada ayah dia kata, bagi izin dia cium. Bila dah cium tangan dia datang jumpa dengan ayah dia kata, kenapa ayah suruh dia cium? Maksudnya saya yang cium tangan dia orang tua. Saya budak lagi umur 11 tahun. Maka kata ayah dia, wahai anakku, kamu tak tahu mana satu yang berkah, tanganmu kah atau mulut dia kah yang berkat pada waktu itu? Nah, kamu tak tahu mana yang berkat sebenarnya, tangan dia kah, tangan kamu yang dia nak cium tu, dia nak ambil berkat kamu, maka dia cium tangan kamu, dan kamu pun tak pasti mana yang berkat benarnya, sama ada tangan kamu ataupun mulutnya yang mencium tadi pada tangan kamu tersebut. Jadi atau para guru ketika mengizinkan para muridnya untuk mencium tangannya adalah kerana mengharapkan dengan barakah tersebut. Karena bukan tak semestinya ketika mana seorang guru dibenarkan tangannya untuk dicium oleh muridnya tadi dengan makna dia berbangga diri atau menganggap bahawa dia lebih tinggi daripada muridnya. Bahkan mungkin dia juga dalam hati mengharapkan barakah daripada muridnya yang tawaduk dengannya pada ketika tersebut. Tamam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud radhiyallahu taala anhu daripada Sayyiduna Umar. Kata Sayyiduna Umar, ista'zantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati. Aku telah meminta izin daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah. Ini adab orang zaman dulu. Ya, para murid ketika sahabat Nabi adalah muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat muridnya baginda Rasul, tapi tidak digunakan istilah murid. Digunakan istilah sahabah. Tawaduknya baginda Nabi SAW. Dan istilah sohbah itu lebih halus, lebih mendalam. Karena apa? Karena sohbah akan mengambil segala apa yang ditunjukkan oleh persahabatannya tersebut. Laman wadaman, lahman wadaman. Nah, daging dan darahnya akan bergabung dengan apa yang dia kasihi tadi. Maka digunakan istilah sahabah. Nah, walaupun hakikatnya mereka adalah murid kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri menggunakan istilah as-sahabi. Nah, ashabi, yakni para sahabatku. Jadi bila mana Sayyidina Umar tengok, salah satunya apa dia? Hatta nak pergi umrah pun minta izin dulu dengan Nabi SAW. Ini urusan ibadah. Nah, maka diminta izin kepada Nabi. Fa'azina li, lalu Nabi mengizinkan aku. Wa qala, dan kata Rasulullah, la tansana ya ukhay min du'aik. Jangan kamu lupakan kami dalam doamu, wahai saudaraku yang tercinta. Kenapa terjemah saudaraku yang tercinta? Karena digunakan dengan tasghir, ukhay, dengan makna ihsan, dengan makna kasihnya Nabi kepada Sayyidina Umar. Nabi tak kata ya akhi, bina kena ya ukhay. Dalil kepada kasihnya Nabi kepada Sayyidina Umar. Min du'aik, jangan kamu lupa mendoakan kami, wahai saudara kami yang tercinta. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, kata beliau lalu mengucapkan kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Tidaklah suatu yang lebih menggembirakan aku dalam dunia ini melainkan perkataan baginda Nabi SAW tersebut. Yaitu Nabi yang pertama menyuruh dia mendoakan, yang kedua digunakan dengan lafaz ukhay, yakni kasihnya Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sendiri menunjukkan contoh kepada kita untuk ketika mana
bertemu dengan seseorang yang diharapkan moga dengan kebaikan kepada orang tadi, maka kita mohon kepadanya untuk mendoakan kita, walaupun yang didoakan tersebut lebih tinggi daripada yang mendoakan. Jadi tidak ada istilah takabur dalam bab doa. Tidak ada istilah rasa besar diri pada bab doa. Faham? Jumpa siapa saja orang yang diharapkan dengan keberkatan, kebaikan, maka kita doa, minta kepada mereka untuk mendoakan kita dan keluarga, anak-anak dan seluruh kaum muslimin dengan kebaikan. Ini adab ziarah dengan orang yang masih hidup. Masuk bab baru. Adab-adab menziarahi aulia yang telah wafat dan selainnya. Ini adalah sebahagian adab atau wazifah. Wazifah ini tugas. Yaitu tugas yang perlu dilakukan oleh para penziarah ketika menziarahi para wali atau sesiapa sahaja yang telah wafat. Ini adab ziarah kubur, ziarah maqam para wali Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang ziarah tapi tidak mendapatkan faedah ziarah. Sia-sia saja perjalanan dia pergi dan kemudian dia tidak mendapatkan faedah, malah pulang dengan kebiadaban. Balik dengan mendapatkan maktun, kemurkaan daripada Allah dan Rasul dan daripada kekasihnya Allah dan Rasul. Jadi buat apa? Kita nak faedah tersebut. Nah, biar ziarah kita tadi ziarah yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Syahrimi, Bang Ustaz kelah ya. Perkara ini telah disebutkan oleh Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Utsman rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 615 Hijriyah. Di dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar, atau nama lainnya Ad-Durrul Munazzam fi Ziyarati Al-Jabalil Muqattam. Ada satu kitab seorang alim kabir daripada Mesir namanya Al-Imam Muwafaquddin Utsman. Karang sebuah kitab adab ziarah ke makam para wali yang ada di Jabal Muqattam secara khusus. Di Jabal Muqattam ada ribuan makam para awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga di Jabal Muqattam jugalah makamnya Sayyidina Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian dipindahkan daripada Jabal Muqattam, dipindahkan ke Syam. Nah, setelah itu. Dan dikatakan makam Sayyidina Bunyamin, adik kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam, satu bapa satu ibu. Nah, adik sebapa seibu, Sayyidina Bunyamin juga katanya di Mesir. Dan juga para awliya yang lain, Sayyidina Al-Imam Syafi'i, Sayyidina Al-Imam Izzuddin ibn Abdissalam, Sayyidina Al-Imam Al-Munawi, Sayyidina Al-Imam Al-Muzani, Sayyidina Al-Imam At-Tahawi, Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Ibn Daqiq Al-Aid, Al-Imam Ibn Abi Jamrah, Sayyidi Ali Wafa dan Sadah Wafaiyah, kibar awliya semuanya dimakamkan di Jabal Muqattam. Dan Jabal Muqattam ni ada kelebihannya sehingga disebutkan dalam satu riwayat, diceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu diutuskan surat oleh Sayyidina Amr bin al-As memaklumkan tentang kedudukan Jabal Muqattam ini dan penjagaannya oleh Muqawqis, Raja Mesir pada waktu tersebut. Muqawqis tidak mau jual tanah ni. Dan bila diminta oleh Sayyidina Amr bin al-As untuk membeli tanah tersebut, maka kata Muqawqis, kami baca dalam kitab-kitab kami yang terdahulu, Muqawqis Kristian, Nasara. Dia kata dalam kitab-kitab kami disebut kata tanah ini adalah tempat taman-tamannya syurga. Dia hantar surat, hantar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata beli tanah tersebut kerana taman-taman syurga tidak lain dan tidak bukan adalah maqabir al-muslimin. Yani kubur golongan muslimin, disitulah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibeli dan sekarang menjadi tempat perkuburan para salihin dan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masyarakat Melayu kita pun, kalau yang meninggal di Mesir, dulunya dimakamkan juga di Safah Jabal Muqattam, dekat dengan bahagian bawah Jabal Muqattam, ditanam di sana. Dan para masyaikh ramai juga yang tinggal di atas Jabal Muqattam. Dan pernah diceritakan kisah ni Israiliyat, cuma tidak bercanggah dengan akidah apapun. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, hadithu an Bani Israel wala haraj. Cerita tentang Bani Israel dan tidak ada masalah. Yang penting tidak bercanggah dengan akidah dan seumpama. Jadi kalau tak bercanggah dengan akidah, dengan hukum makan, tak apa. Cerita ni cerita manaqib saja.
Diceritakan bahawa Jabal Muqattam antara jabal yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Allah ingin memilih gunung yang mana satu untuk dijadikan sebagai tempat Nabi Allah Musa bermunajat dengan Allah, maka Jabal Muqattam adalah salah satu jabal yang merasa bangga pada waktu itu. Kemungkinan dia akan dipilih. Akhirnya Allah pilih gunung Tursina. Dan disebabkan kerana malu dengan perkara tersebut ataupun rasa bersalah, bangga diri, maka akhirnya dia menghadiahkan seluruh pokok-pokok yang ada di atasnya kepada gunung-gunung yang lain. Ada masalah ke cerita tu? Ada masalah ke? Ada masalah apa? Kok ada masalah? Dia kata apa pula ni gunung bagi hadiah? Gunung bukan makhluk? Tak ada makhluk Allah Ta'ala ke itu? Dan dulu katanya di situ ada juga dengan sungai-sungai dan akhirnya semua dihadiahkan kepada gunung-gunung yang lain. Maka tidak ada pokok di atas gunung Muqattam. Jabal Muqattam tak ada pokok-pokok, tak ada anak-anak sungai lagi. Yang ada hanyalah batu dan juga tanah yang kering kontang. Dan maka Allah Ta'ala melihat dengan tawaduk tersebut, lalu mengatakan kepadanya bahawa di atas kamu nanti, atau di kelilingmu nanti akan ditanam, atau dijadikan dengan taman-tamannya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijadikan maqabir muslimin. Syarimi kenyang sate kot. Baik. Kenyang sate. Baik. Tadi kami belum mai pergi sate semeling dulu. Depa pergi belanja sate semeling pula dah. Itu ada yang santri ni baru start bismillahirrahmanirrahim, dia dah pergi ke sate semeling balik. Baru bismillah. Jadi Imam Mufaquddin tulis kitab adab nak ziarah Jabal Muqattam. Nak pergi ke maqam mana dan bagaimana cara ziarah ke maqam-maqam tersebut. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Mufaquddin. Tahun bila dia tulis? Beliau wafat tahun 615 Hijriah. 615 Hijriah. Maksudnya sebelum zaman Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana itu ada sebahagian maqam para wali yang tidak disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Kenapa? Karena dia wafat awal daripada imam yang dimaqamkan di situ. Sama. Dan Nabi kita dalam hadis sebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Aku larang kamu melawat kubur, maka sekarang aku izinkan ziarahlah kubur, kata Nabi SAW. Dan kita dah syarah baru ni di Masjid Sultan Abdul Halim tentang menziarahi maqamat ataupun kubur ni ada beberapa sebab. Antaranya kerana menyambung qarabat dengan keluarga kita. Ziarah ayah kita, ibu kita yang telah wafat, keluarga kita, adik-beradik kita dan seumpamanya. Yang kedua, kerana untuk mengambil wa'zun, itti'az ataupun mengambil peringatan. Maka yang ni lawatlah kubur siapa pun, hatta yang bukan Islam sekalipun. Kita pergi ke kubur orang bukan Islam sekalipun. Maka untuk mengambil peringatan, lalu di kuburan orang Cina sekalipun, lalu di perkuburan orang-orang Kristian sekalipun, melihat kepada tempat tersebut boleh mengingatkan kita kepada mati dan kita doakan kepada diri kita agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita mati kelak. Tidak ada masalah. Hatta kalau lawat kubur orang bukan Islam dengan tujuan untuk itti'az, untuk mengambil peringatan, tidak bermasalah. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengambil barakah, iaitu melawat maqam para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? Masalah yang berlaku, sebahagian di kalangan saudara-saudara kita yang menentang dengan perkara tersebut, mengatakan seolah kata berkat ni tidak ada melainkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Semua tu tak cerita tu. Kalau cerita macam tu, tak ada cerita apa lah. Semuanya daripada Allah. Semua daripada Allah. Berkat daripada Allah. Amalan kita ni pun daripada Allah. Penerimaan pun daripada Allah. Itu orang mengaji tauhid semua faham tentang masalah tersebut. Cuma dalam dalil Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sendiri sebut, kata ada tempat-tempat yang tertentu, zaman-zaman yang tertentu, benda yang tertentu, Allah Ta'ala berikan barakah. Bibakkata mubarakan, Mekah yang diberkati oleh Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, turun daripada langit air yang berkat. Air hujan pun Allah Ta'ala sebut berkat. Dan turun pula di Mekah, yang Mekah tu negeri yang berkat. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia? Surah apa ni berkenaan dengan Quran? Quran turun bulan Ramadan. Macam mana? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran.
Tak ada. Bukan ayat tu. Ayat lain. Kalau dalam hadis pula sebut Ramadan ataupun kalau orang kita kata dalam hadis. Orang sebut Ramadan al-Mubarak. Juga diberkati, Ramadan yang diberkati. Ada masalah? Tak ada masalah. Dan awliya Allah Ta'ala diberkati, tempat yang tertentu diberkati, masa yang tertentu diberkati, zat tertentu yang diberkati, itu tidak berlaku masalah pun dalam tradisi golongan muslimin. Yang menjadi masalah ketika mana kejahilan menutupi kepala otak orang kita. Maka jahil adalah suatu benda yang akan menjadi musuh dengan sesuatu. An-nasu a'da'un lima jahilu. Seorang tu akan jadi musuh dengan sesuatu yang dia jahil. Maka kena mengaji. Juga ianya dinyatakan oleh Imam Abdullah Khayyat Al-Harushi rahimahullah dalam kitabnya Fathul Mubin wa Durrus Samin fi fadli salati wassalami ala sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Harushi dalam kitabnya menyebutkan wazifah ataupun tugas-tugas adab-adab yang kita perlu laksanakan ketika melawat awliya yang telah wafat. Antaranya yang pertama, mengikhlaskan niat kerana Allah serta menghadirkan niat ziarah tersebut hanyalah semata-mata kerana Allah Ta'ala bagi memperbaiki kerosakan dalam jantung hatinya. Jadi menziarahi awliya adalah salah satu sebab kepada membersihkan dan juga menenangkan hati seseorang. Kita duduk di zaman yang penuh dengan manusia-manusia yang sakit jiwanya. Masalah macam-macam. Orang kata paling tinggi masalah waktu masa PKP hari itu. Kat semua pening. Tak tahu nak buat apa. Kerja tak ada. Duit tak ada. Dan waktu tu baru kita sedar balik bahawa yang sebenarnya kita duduk bela lah ni adalah jasad kasar kita sahaja. Kerana tu bila tak ada saja makanan yang berbentuk untuk bagi kepada jasad kasar, maka ketika tu dia akan meronta-ronta. Dan sampai kepada tahap membunuh diri dia. Dia terlupa. Roh dia ada lagi. Dia bunuh diri kasar dia sahaja. Roh dia ingat akan hilang macam tu saja. Maka ini orang-orang yang macam ni yang berlaku dalam masyarakat kita, kita nak salahkan secara total kepada mereka juga tak boleh. Kerana apa? Kerana suasana yang mereka hidup adalah dengan materialistik. Yang ada pada ketika tersebut terbina dengan mereka dengan suasana yang material. Berbeza dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah bagi mereka dengan istilah bunuh diri, gantung diri, nak menamatkan riwayat hidup mereka kerana tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan pada jasad tubuh mereka. Kerana roh mereka kuat. Jadi yang penting pada waktu sekarang ni adalah pembinaan roh, kerohanian. Ini bukan hanya sekadar belajar tasawuf, tetapi juga mengamalkan tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf bukan hanya ilmu teori untuk kita pelajari, tahu penyakit hati, penyakit jiwa, macam mana nak ubati penyakit tersebut, tapi tidak diamalkan. 300 kitab tasawuf kalau baca pun, kalau tak beramai, tak jadi apa. Tak jadi apa. Dia tak akan naik peringkat nafsu dia. Daripada amarah menuju ke nafsu yang seterusnya sampai ke nafsu kamilah. Tak akan boleh. Salah satu jalan untuk nak bagi tenang hati. Sebab ni masalah paling besar bagi kita. Masalah paling besar adalah masalah jiwa. Laki bini berkelahi kerana jiwa. Anak-anak masalah kerana jiwa. Murid biadab dengan guru kerana jiwa. Guru sombong dan tidak mau terima nasihat kerana jiwa. Semua jiwa. Betul tak betul? Ada orang nak masjid ni. Betul tak betul? Baik. Ini kerana penyakit keras hati itu tidak dapat dirawat melainkan dengan beberapa perkara. Antaranya adalah menziarahi orang-orang soleh. Ini seperti yang disebutkan oleh seorang penyair. Disebut dalam syair dia apa dia? Innal qasawata la dawa'a lidurriha. Sesungguhnya keras hati itu tiada ubat pada mudaratnya. Illa ziyarata sakinil alhadi. Melainkan dengan berziarah kepada penghuni lahat. Wala rabba zawrati arifin arbal fata. Berkemungkinan hanya dengan sekali ziarah kepada seorang arif billah, wali, menyebabkan seorang pemuda itu minha ala zuhadi wal ubadi, mendapat keuntungan darinya berbanding para zuhad dan ahli ibadah. Mungkin seorang pemuda diberikan pembukaan oleh Allah dengan hanya melawat seorang wali Allah saleh yang mendoakan dia dengan kebaikan. Saya pernah sekali keluar dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ke Makkah. Kemudian dalam perjalanan kami selepas balik daripada rumah seorang guru nak balik ke hotel,
guru saya tanya kepada saya, kalau diberi izin kepada kamu Muhammad untuk kamu sambung di Mekah, mengaji dengan masyayikh di Mekah, kamu nak tak? Saya kata kat saya dah masa tu, saya dah 12 tahun di Mekah. Di Mesir. Saya dah 12 tahun. 12 tahun. Lebih kuat. Maksud saya dah 12 tahun dah di Mesir. Saya nak sambung lagi masa tu dah letak dalam target nak sambung lagi 8 tahun, cukup 20 tahun. Tapi tak cukup. Saya duduk 16 tahun saja. Saya kata saya dah 12 tahun dah di Mesir, Syekh. Kalau main sambung pula lagi di Mesir saja pun dah banyak dah. Saya kata Syekh nak kata okey, nak Syekh marah. Saya kata jangan sebut macam tu Muhammad. Dia kata, kamu tak tahu. Kamu ni hasil doanya siapa? Kemungkinan seorang sufi, seorang wali Allah Ta'ala yang kamu temui, berlaku perubahan besar dalam hidup kamu adalah kerana doanya dia. Yang kamu jumpa hanya satu saat. Satu masa detik saja kamu jumpa. Dia yang berkat doanya lah menyebabkan kamu berlaku perubahan dalam hidup. Kamu tak tahu. Siapa dia yang doakan kamu tadi? Dan mana satu yang diberkati oleh Allah? Tamam. Saya dengar perkataan tu, saya minta maaf dengan guru saya. Dan saya tidak berniat dengan perkara tersebut sebenarnya. Dan sebenarnya jawapan tadi nak dengar jawapan yang lebih daripada Syekh. Jadi kena marah dulu. Kena marah. Jadi Syekh pun bagi tahu, tak boleh kamu kata macam tu. Karena kamu tak tahu di mana tempat yang kamu akan dapat keberkatan. Saya sebut macam tu kepada saya dan saya ingat sampai sekarang. Dan kemudian, wala khairu a'malil 'abidi julusuhum, dan sebaik-baik amalan seorang hamba tersebut adalah duduknya mereka itu indal waliyyi hani'atan lis-sadi. Di sisi seorang wali bagi mendapatkan habuannya yang diburu, yakni berkat dan kebaikan hasil daripada ziarah tersebut. Azan dulu. Kata Toi. Jadi sebaik-baik amalan seorang hamba tersebut adalah duduk di sisi para awliya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena duduk di sisi mereka, sama ada yang hidup ataupun yang wafat akan mendapatkan dengan perkara tersebut apa dia? Kebaikan. Dan kenapa didahulukan dengan ashabul lahdi, orang yang duduk dalam lahat? Karena ketika duduk dengan mereka tidak akan berlaku umpatan. Kita tak akan mengumpat orang waktu itu. Kita tak akan kata ke orang waktu itu. Yang kita hadir ketika di makabir dengan makam para wali, kecuali kita pergi dengan seorang lagi yang duduk sembang mengumpat dengan orang dekat makam wali. Itu lain. Tapi kalau kita dua orang seorang pergi dekat wali tersebut, insyaAllah kita tak akan mengumpat orang. Yang ada keluar daripada mulut kita adalah zikrullah dan juga membaca kalamullah Subhanahu wa taala. Seseorang juga boleh berniat dengan ziarah tersebut agar pemilik makam itu mendapatkan manfaat dengan bacaan Quran serta doa kepadanya. Ini kerana orang yang telah wafat mendapatkan manfaat dengan bacaan Al-Quran serta doa kebaikan untuk mereka. Boleh juga niat macam tu. Pergi lawat makam awliya dengan tujuan yang pertama mendapatkan manfaat berkat daripada ziarah tersebut dan berkat daripada menziarahi makam para wali tadi. Bukan makam tu sebenarnya yang kita lawat sebenarnya. Yang kita lawat adalah sahibul makam. Karena makam tadi dalam tu yang kita lawat. Di atas tanah tadi itu hanyalah sebagai simbol peletakan kata dia berada di situ. Karena kalau tak ada dia di situ, kita tak pergi tempat tu. Tapi kerana ada makam, ada wali Allah Ta'ala di tempat tersebutlah yang kita pergi. Untuk apa? Untuk mendapatkan panduan ataupun mengamalkan apa yang diarahkan oleh Nabi. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan barakah daripada ziarah tersebut. Dan yang ketiga boleh niat juga bagi kita memberikan manfaat kepada wali tadi. Karena dia juga mendapatkan manfaat dengan ziarah kita. Dengan bacaan Quran, dengan doa dan seumpamanya. Manakala ketika menziarahi kubur orang soleh atau wali, seseorang tersebut juga boleh berniat untuk mengambil berkat dengan sahibul maqam. Serta mendapatkan doa keberkatan daripadanya dari alam barzakh. Menziarahi mereka juga diharapkan agar doa kita dimakbulkan oleh Allah. Al-Imam Sayyidi Muhammad Ibnu Abdul Qadir Al-Fasi rahimahullah pernah menyebut bahawa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i kata apa? Qabru Musa al-Kadhim at-tiryaqul mujarrab. Kubur Sayyidina Musa Kadhim, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah penyembuh yang mujarrab. Tu. Imam Syafi'i buat syirik. Kemah lagi kita pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata qabru Musa al-Kadhim tiryaqul mujarrab. Kubur Sayyidina Musa Kadhim itu adalah penyembuh yang mujarrab. Kata gitu. Jadi ziarah makam para wali apa semua kali ini tidak menjadi masalah melainkan kepada golongan sahabat saudara-saudara kita yang dalam kepala otaknya masuk penyakit. Dia ada virus dalam kepala dia. Dia ingat kalau lawat makamnya dikira sebagai sembah kubur.
Ini tuduhan besar kepada golongan muslimin. Ini tuduhan yang boleh membawa kepada perpecahan. Seolah menganggap kata kita ni pergi melakukan benda yang syirik kepada Allah Ta'ala. Bertawassul, istighasah dengan wali, dianggap sebagai syirik kepada Allah. Panjanglah lebar kita cerita bab benda tersebut. Tuan-tuan boleh dengar banyak saya duk syarah dah dalam YouTube, Facebook pada cerita bab tu. Mengulang-ulang balik benda tadi, mengeraskan hati sahaja. Kenapa? Karena saya kita akan kata ke orang, bebek ni baca kitab pasal wali-wali lah jadilah tu. Nah. Zikrul jafa, halis safa jafa, kata ulama. Menyebut yang keras ketika tengah duk lembut hati baca pasal wali ini, maka tu adalah kekerasan. Tuan-tuan macam tu nanti. Bila duduk dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, duk sembang elok-elok lama tak jumpa, maka kalau tiba-tiba keluar benda sensitif sikit, sebut zikrul jafa, halis safa jafa. Menyebut yang keras ketika sedang dalam keadaan yang tenang ni, maka tu adalah kekerasan sebenarnya. Ini tambah waktu tempoh lah ni. Lagi lah. Jenis kalau jumpa je nak paku kawan. Nak kata tukarlah, perak kawan lagi. Baru nak makan roti canai, lagi roti canai nak atas kepala. Jangan, betul juga jumpa dengan keluarga. Pergi jumpa mak ayah. Jumpa dengan adik-beradik. Sebut perkataan. Zikrul jafa, halas safa jafa. Jangan sebut benda-benda yang boleh menimbulkan ketegangan. Sebut benda-benda yang baik-baik saja, insya-Allah. Allah Ta'ala akan pandu kita dan berikan kebaikan. Al-Imam Sayyidi Ahmad Zarruq rahimahullah mengatakan bahawa telah berkata Imam Abdullah Al-Quri rahimahullah, "Idza kanatir rahmatu tanzilu 'inda zikrihim." Kalaulah jika rahmat Allah itu akan turun dengan sebab menyebut nama mereka, yakni nama orang soleh, sebut nama saja. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Salihin, Sayyidil Awliya wal Anbiya wal Mursalin. Kalau sebut nama Nabi, lebih-lebih lagi lah akan turun rahmat Allah Ta'ala. Sebut nama orang saleh, kata Imam Sufyan, bizikri salihin tatanazzalur rahmat. Sebut nama orang saleh, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebut nama mereka saja turun rahmat. Fama zannuka bimawatin ijtima'ihim ala rabbihim. Bagaimana pula dengan pendapatmu, pandanganmu dengan tempat bertemunya mereka dengan Tuhannya, iaitu di kuburnya. Sebut nama mereka turun rahmat. Bagaimana dengan tempat mereka bertemu dengan Tuhan mereka? Bukan kita kata Tuhan bertempat. Allah tidak bertempat. Maksudnya tempat tu pada wali itulah, iaitu di kubur mereka. Wa yauma qudumihim alaihi, dan hari kedatangan mereka ke hadrat ilahiyah, bil khuruji min hadhihi dar, dengan keluarnya mereka daripada negeri dunia ini, wa huwa yaumu wafatihim, iaitu hari kewafatan mereka pada hari tersebut. Maka kata ulama, faziyaratuhum fihi tahni'atul lahum. Hakikatnya kita ketika menziarahi para wali, maka menziarahi mereka pada tempat tersebut seolah-olah kita datang mengucapkan tahniah kepada mereka atas nikmat dan rahmat yang tidak akan putus-putus ke atas mereka. Yang disebut wa ta'arrudun lima tatajaddadu min nafahatir rahmati alaihim. Maknanya kita lawat maqam wali, kita sedang mengucapkan tahniah sebenarnya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka telah berpindah daripada alam yang sempit ke alam yang luas. Daripada alam dunia ke alam yang baqa. Alam yang fana ke alam yang baqa. Ini permulaan pintu kepada alam akhirat. Maka mereka dah masuk ke alam tadi. Dan mereka mendapatkan nikmat yang kekal. Jadi itu sebenarnya mengucapkan tahniah sebenarnya. Jadi orang yang kalau kata kita duk bagi hadiah dekat dia selalu, ucap tahniah kepada dia, takkan dia lupa kita. Kalau tiap-tiap hari birthday anak-anak kita buat birthday kepada dia, takkan dia nak lupa kepada ibu ayah dia. Dia akan ingat nanti. Mak dia pernah buat birthday kepada dia. Nanti dia akan buat balik dekat mak dia. Ayah dia pernah bagi hadiah kepada dia waktu birthday dia. Dia akan bagi balik hadiah kepada ibu dan ayahnya nanti kelak pada satu masa akan datang. Fahiya idzan mustahabbatun. Maka menziarahi kubur itu adalah sunnah in salimat min muharramin. Ini jika ianya selamat daripada berlakunya perkara yang haram, au makruhin, ataupun yang makruh fi asli syar'i, pada usul syarak. Seperti apa? Kajtima'in nisa'i, seperti berkumpulnya wanita-wanita, lelaki dan wanita berkabung, duduk sekali dalam ramai-ramai lelaki perempuan bercampur aduk, maka itu hukumnya adalah haram. Wa tilkal umuri allati tahdusu, dan juga perkara-perkara yang bid'ah yang
dilarang ketika mana berada di perkuburan para wali Allah Ta'ala seperti nurun dan seumpamanya yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Tamam. Yang tu kita tak bagilah. Nah, tapi kalau sekadar melawat maqam para wali, berdoa di maqam para wali Allah Ta'ala dan juga membaca Al-Quran di situ dan bertawassul dan istighasah dengan maqam para wali Allah Ta'ala dengan wali tersebut, apa masalahnya? Masalah apa? Nah, jadi masalah kalau tak tahu. Bila kita tak tahu, kena tanya yang tahu. Nah, bukannya bila kita tak tahu, kita buat tahu. Buat tahu tu yang masalah. Yang kedua, adab kedua. Sebaiknya memilih untuk berziarah pada hari Jumaat. Ini ibu ayah semua, kalau nak ziarah keluarga kita, ataupun para wali Allah Ta'ala, kalau ada masa, maka ziarahlah pada hari Jumaat. Ini seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Muhammad ibn Wasi' radhiyallahu anhu, beliau sering melakukan ziarah pada hari Jumaat. Dan orang pernah berkata kepada beliau, kenapa tidak lawat pada hari Isnin? Patutnya lawat hari Isnin juga hari mulia, hari Nabi SAW. Maka kata beliau, balagani annal mauta ya'lamuna bi zuwarihim yaumal jumu'ah. Telah sampai kepadaku riwayat bahawa si mati mengetahui dan mengenali sesiapa yang menziarahi mereka pada hari Jumaat. Hari Jumaat khusus. Wali-wali kalau kata kita ziarah ibu ayah kita ke saudara mara kita, dia akan nampak terus pada waktu itu. Dia tak terhijab dengan alam dia pada waktu tersebut. Faham? Wa ma qablahu, juga pada hari sebelumnya, yakni Khamis, wa ma ba'dahu, dan juga hari selepasnya, iaitu Sabtu. Jadi maknanya siapa yang ziarah pada hari tersebut Jumaat, ataupun ziarah pada petang Khamis, atau ziarah pada waktu hari Sabtu, maka mereka akan dikenal oleh para penziarah, wali tersebut akan mengenali orang tersebut satu persatu. Kita kalau ziarah orang-orang soleh pada ketika hidup, kalau pergi dua bah ziarah dia, agak kena kenal kita semua. Kerana alamnya terhijab. Dia masih terhijab dengan jasad kasar dia pada waktu tersebut. Tapi ketika mana dia telah wafat, maka alam tadi lebih luah. Kata ulama, orang yang ziarah tadi mailah berapa ramai pun dia akan kenal seorang-seorang, termasuk dengan ibu dan ayahnya sekali. Itu kelebihan alam barzah. Jadi kalau ziarah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak akan disia-siakan. Apatah lagi menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebahagian ulama mengatakan bahawa disunatkan melakukan ziarah pada hari Rabu. Ini kerana terdapat riwayat yang menyebut bahawa Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu. Jadi menziarahi kubur adalah cahaya dan doa juga adalah cahaya, maka digabungkan cahaya atas cahaya daripada siapa yang menziarahi perkuburan pada hari tersebut. Jadi maksud di sini umumnya kita kata boleh ziarah pada hari apa pun tidak ada masalah. Cuma hari yang dituntut itu lebih akid ataupun lebih kuat lagi untuk kita ziarah pada hari tersebut kalau diberi peluang dan masa kepada kita untuk menziarahi. Al-jafa, keras hati adalah ketika kita tidak menziarahi mereka. Nah, seperti mana ibu ayah kita tunggu anak-anak balik kalau hari raya, macam tu jugalah pada setiap Jumaat, kerana Jumaat adalah hari raya setiap minggu bagi golongan muslimin. Maka kalau anak tidak melawat ayahnya pada hari Jumaat tersebut, kalau kata tidak bermasalah, dekat dia dengan ibu dan ayahnya, maka tu dikira jafa, dikira sebagai keras pada waktu tersebut. Anak rumah dekat je dengan kubur ayah, tak pergi lawat pada hari Jumaat, maka ni dikira jafa. Tapi kalau duduk jauh di Kuala Lumpur, ayah duduk di Sungai Petani, susahlah. Maka jangan dilupakan untuk mengirimkan bacaan Al-Quran, sedekah dan seumpamanya kepada ayahnya tersebut ataupun ibunya yang telah wafat. Yang ketiga, adabnya mengelakkan daripada berjalan di atas kubur serta duduk di atasnya. Karena Nabi sebut dalam hadis, la an yajlisa ahadukum 'alal jamrah fatuhriqa siyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa 'ala qabrin. Duduk seorang itu atas kubur. Duduk seorang itu atas bara api sehingga terbakar pakaiannya hingga mengenai kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Sebagian ulama kata makna duduk atas kubur yang dilarang ni bukan duduk tu. Yang dimaksudkan duduk tadi adalah kinayah kepada membuang najis maksudnya. Itu makna duduk atas kubur tadi yang dilarang tadi adalah dengan makna membuang najis di atas kubur. Jadi kinayah duduk tu dengan makna apa dia? Dengan makna buang najis. Qada' hajat maksudnya. Yang keempat, menziarahi maqam para anbiya, selalu menziarahi maqam wali.
Maqam para nabi, maqam para sahabat dan kaum qarabat. Sayyidina Rasul SAW dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari disebutkan oleh Imam Ibn Hajar bahawa baginda Nabi melawat permaqaman para sahabat di Baqi' pada setiap hari Sabtu pagi. Sabtu pagi, lepas solat subuh, lepas wirid, baginda Nabi akan keluar ke maqam Baqi' untuk ziarah para ahli Baqi'. Juga Nabi meletakkan hari yang khusus untuk menziarahi maqam para syuhada Uhud. Menziarahi bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah dan seumpamanya. Dan ashabul Uhud yang mereka dimakamkan di kaki gunung Uhud. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Imam Ibn Hajar, perbuatan Nabi melawat pada setiap pagi Sabtu menziarahi maqam para ashabu Al-Baqi' menunjukkan bahawa harus bagi seseorang mengkhususkan hari yang tertentu melakukan ibadah. Boleh. Kalau orang nak tanya hari Jumaat baca Yasin. Kenapa baca hari Jumaat? Tak boleh khusus hari yang tertentu untuk baca Yasin pada malam Jumaat. Khamis malam Jumaat baca. Patutnya baca surah Al-Kahfi. Ni pergi tukar baca surah Yasin. Dia kena beza tuan-tuan. Sama pemilihan baca surah Yasin dengan melarang baca Kahfi. Mereka nak tanya lah ni, ada siapa yang larang baca surah Kahfi? Nak tanya. Depa yang pandai-pandai pergi sebut. Dia kata, Nabi suruh baca surah Kahfi. Yang mereka buat surah Yasin. Okey, apa masalah kata? Apa masalah ni? Masalah ni kalau kita larang orang baca surah Kahfi, ada ke orang larang? Kalau orang larang tu jahil. Kalau pergi larang tu jahil lah maksudnya. Mereka ni ada ke orang larang? Hang yang mereka buat benda yang orang tak buat. Sebut orang benda yang orang tak sebut. Apa? Berapa banyak benda yang tak dilarang, tapi disebut oleh yang tak disebut oleh orang dengan larangan dan depa sebut tu benda tu kena larang. Contoh okey baca Yasin pada malam Jumaat. Ni benda ni kalau dia kata bidah contohnya. Tanya balik dekat dia. Dia benda yang boleh buat tak boleh buat ni kalau ada if'al wala taf'al. Buat jangan buat, tak tu je. Kalau buat ya sungguh. Dan Nabi kata iqra'u Yasin ala mautakum. Ada hadis. Baca Yasin kepada orang yang mati di kalangan kamu. Sayyidina Imam Nawawi syarah ala man hadara al-maut. Yang ni orang yang hampir kepada mati. Untuk dibaca dekat orang yang hampir mati. Tapi kalau baca dengan hakikah hadis tersebut, dengan zahir, ya kepada orang yang telah mati. Boleh baca Yasin. Qra'u Yasin ala mautakum. Maksudnya orang yang telah mati. Khair. Baik. Sekarang ni ada larangan tak Nabi kata, jangan baca Yasin malam Jumaat? Ada larangan. Tu tak ada nak larang apa-apa. Kau suka orang nak baca apa-apa, nak baca Quran 30 juzuk terus malam Jumaat. Nak larang? Nabi kata baca surah Kahfi. Baik, baca surah Kahfi. Ya, tak apa. Ada orang larang ke baca surah Kahfi pada malam Jumaat? Tak ada siapa pun larang. Siapa yang boleh baca, baca. Dan tu lebih ahsan, baik, kalau baca. Dan kemudian gabung sekali dengan Yasin. Untuk gabung sekali dengan bacaan doa kita dan juga hadiahkan Fatihah. Hadiahkan Yasin tadi kepada saudara kita yang telah wafat. Ibu ayah kita yang telah wafat. Masalah apa? Masalah dia adalah ketika mana kita menyebutkan benda yang orang tak sebut. Itu je. Duk kata macam orang ni duk larang orang baca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan dengar baliklah dia. Tak payah dengar. Tak payah dengar. Dengar jadi masuk virus. Kalau dengar mereka cakap, akan keluar perkataan tu. Dia kata suruh orang baca Yasin. Melarang orang baca Kahfi. Tiba. Buat fitnah pula kat orang. Ni perangai pokok-pokok. Usul fiqh tak erti. Bahasa Melayu tak erti. Bahasa Arab lagi jauh. Sebab tu Tuhan di atas langit. Tuhan ada kaki. Tuhan ada tangan. Dia tak tahu apa. Orang tak tahu apa bukan kena mengajak. Dia kena mengaji. Pulun nak mengajak juga. Pulun nak buat diskusi. Semua benda nak diskusi dia apa. Ada masalah apa sikit. Tarikat ni masalah. Oh panggil kita kena diskusi. Hang siapa dia? Ada nak diskusi dengan orang ni hang siapa? Hang ahli tarikat. Kamu ahli dalam bahagian tersebut. Kamu bukan ahli nak diskusi apa. Kamu kena pergi mengaji. Bukan ahli diskusi. Faham? Lepas tu menganjing. Main orang tu. Main orang ni. Ini masalah. Masalah yang berlaku. Kalau sembang orang jahil. Yang kelima, masuk menghadap ke arah wajah sahibul maqam. Kalau kita nak ziarah maqam, maka hendaklah kita ziarah tadi masuk menghadap wajahnya beliau. Jadi kalau kiblat kat sini, maknanya maqam dia akan ke sini kan, wajah dia. Jadi kena pergi menghadap. Jadi kita akan membelakangkan kiblat. Menghadap ke arah wajahnya ketika tersebut. Seolah-olah macam kita sedang berbicara kepadanya ketika dia masih hidup. Itu adab kita. Jadi waktu nak ziarah maqam wali, ulama-ulama, ibu ayah kita,
maka kita lalu tengok mana arah kiblat. Maka duduk menghadap dan kita akan membelakangkan kiblat. Maka tu kita berhadap kepada wajah ayahanda kita ataupun ibunda kita ataupun dengan keluarga kita dan khususnya para anbiya, para mursalin dan juga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para wali. Yang keenam, memberikan salam kepada sahibul maqam seperti mana kita memberikan salam kepadanya jika dia masih hidup di dunia. Caranya nanti akan disebut pada fasal setelah ini. Nak bagi salam macam mana? Yang ketujuh, mengelakkan bagi salam, Nabi sebut sini dalam hadis. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, antum sabiqun, nahnu insya'allahu bikum lahiqun. Kan kita baca doa macam tu kan, bagi salam kepada ashabul kubur. Kalau lalu kepada mereka di kuburan kaum muslimin yang umumnya pun disuruh bagi salam. Takkan bagi salam saja kalau mereka tak jawab. Takkan Nabi suruh bagi salam dengan benda yang telah habis dia punya perhubungannya dengan manusia di alam yang nyata ni. Dah tentu ada faedah. Nah, mustahil Nabi suruh kita buat dengan benda yang tidak berfaedah. Itu ada hadis. Yang ketujuh, mengelakkan daripada menyapu dan mencium kubur. Elak daripada mencium dan menyapu kubur. Kenapa dielakkan? Tengok di bawah. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Muwafaquddin dalam Mursyiduz Zuwar. Kitab dia pun nama Mursyiduz Zuwar juga. Saya pun ambil kitab dia, tapi nama kitab dia Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Saya punya kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Karena kitab saya gabung dua-dua sekali, yang hidup dengan yang wafat. Kitab beliau hanya menziarahi orang yang telah wafat. Manakala Imam Abdullah Qayyad Al-Harushi rahimahullah pula mengatakan bahawa telah ditanya kepada guru kami Al-Imam Muhammad Al-Ayyashi, wafat pada tahun 1149 Hijriah, tentang perbuatan orang awam yang mencium serta menyapu kubur para awliya. Ni orang awam duk pergi cium kubur ni macam mana ni? Kita tengok-tengok duk cium kubur ataupun duk sapu maqam para wali. Maka beliau menjawab, "Hazihi azyalullahi wa haula'i yatashabbasuna biha." Ini kerana makamnya para wali tersebut adalah tali penghubung dengan Allah. Di tempat turunnya rahmat. Maka mereka ingin bergantung dengan tali-tali tersebut agar sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi husnuzan dengan orang awam. Jangan cepat mengkafirkan mereka. Karena awam sepatutnya dibimbing, bukan dikafirkan. Tengok macam mana awliya Allah Ta'ala berpandangan dan juga memberikan panduan kepada kita bermuamalah dengan awam. Awam no, jangan awam. Awam orang berenang. Silap. Bubuh syaddah jadi berenang tu. Aqidatul awam. Jam. Aqidatul awam. Bukan aqidatul awam. Kitab ada satu kitab namanya Aqidatul awam. Ada orang pergi baca Aqidatul awam. Telajak syaddah. Aqidatul awam maknanya dia akidah perenang. Berenang pergi mana? Nah, ini kira game perenang lah. Pandalela apa ni? Renong. Akidah untuk dia kot. Aqidatul awam. Dia kita aqidatul awam. Akidah kepada orang awam. Saya berkata, siapa saya tu? Saya lah. Ni, hadir depan ni. Nah, kitab saya. Saya berkata, pandangan ini mengajarkan kepada kita agar berbaik sangka dengan orang awam. Serta tidak cepat menjatuhkan hukum kepada mereka. Ni. Lepas tu Datuk Mufti, kalau orang Mufti dia panggil apa dia? Sahibus samahah. Sahib samahah. Maksudnya dia akan samahah dengan orang awam. Dia akan samahah dengan bersikap toleransi. Tuan punya toleransi. Sahibus samahah. Tamam. Atau Mufti dia akan sebut macam tu. Kerana Mufti sikap dia akan kena samah dengan orang awam. Tasamuh dengan orang awam. Toleransi dengan orang awam. Kalau Mufti dengan sahibul qahar, teruk mampu orang awam. Tak sebut sahibul qahar. Sahibus samahah. Hakikatnya mereka bukanlah ingin mencium dinding-dinding tersebut. Tengok. Orang awam bukan nak cium dinding tu. Melainkan hanya kerana kecintaan mereka kepada orang yang berada di sebalik dinding tersebut. Itu je. Tamam? Tengok ada syair yang disebutkan oleh Majnun Laila. Iaitu Qais ibnu Mulawwah. Qais. Ini digelar Majnun. Kalau orang putih dia ada Romeo and Juliet. Kalau Arab, Romeo and Juliet adalah kisah dongeng saja. Tak tahu betul ke tak ada. Rekaan orang putih saja boleh jadi. Tapi kalau Arab memang ada sungguh. Qais ibn Mulawwah atau digelar Majnun yang mencintai Laila. Yang wafat pada tahun 688 Hijriah, Masihi. Apa kata Majnun? Iaitu Qais.
amurru 'ala diyari diyari Laila uqabbilu zal jidari wa zal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Tengok disebut apa? Aku melalui 'ala diyar, di negeri-negeri ataupun di rumah-rumah. Diyari Laila, yang di negeri tersebut adanya Laila di negeri itu. Aku lalu di negeri yang negeri itu Laila punya negeri. Uqabbilu zal jidari wa zal jidara. Aku cium dinding tu, aku cium dinding ni. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan kerana saya rindu dan cintakan dengan negeri itu menyebabkan hati saya jadi merindu. Walakin hubbu man sakana diyara. Tapi kerana cinta dengan orang yang ada dalam negeri itu. Jadi nampak tak? Yang saya cium dinding tu, kerana nak cium Laila tak boleh. Laila kahwin dengan orang dah. Bini orang. Jadi, saya tak boleh nak cium dia kalaupun saya cinta dengan dia. Cukup cium dinding-dinding tempat dia pernah duduk pun tak apa dah. Kemah. Tu cinta. Kalau dinding tadi duduk di negeri lain, dia tak cium pun. Tapi kerana dinding dalam negeri itu Laila duduk. Satu hari pernah dilihat Qais. Laila Majnun ini bersalaman dengan seekor anjing hitam. Orang tanya dekat dia, kenapa kamu salam dengan anjing tu? Dan kamu layan anjing tu dengan baik? Kata dia, kerana saya pernah lihat anjing tadi di negeri Laila. Tu dia. Maka mana sahaja berkait dengan Laila, saya akan kasih dengan dia. Hatta anjing sekalipun yang pernah duduk di negeri Laila, saya akan layan anjing tadi seakan-akan melayan Laila. Tu dia. Macam tu para kekasih Allah. Lepas tu kata sebahagian awliya Allah dan para sufi mengatakan bahawa Qais ini adalah maqamnya majzu. Ini orang yang maqamnya fana. Terlalu fana dengan hub dan syauq, cinta dan rindu yang mendalam menyebabkan dia jadi tenggelam dengan fana. Hakikatnya yang dia ingin cintakan tadi bukanlah Laila yang seorang perempuan itu. Tapi Laila yang dia cintai itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia nak menyebutkan ni kalam dia ketika masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Amurru 'ala diyari diyari Laila uqabbilu zal jidari wa zal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Iaitu mencintai Nabi yang ada dalam negeri tadi. Menyebabkan puing-puing dinding-dinding Madinah semuanya saya cium. Kenapa? Karena merindui Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang pandang kata Laila Majnun ni sebenarnya adalah kisah bagaimana Majnun merindui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diungkapkan dengan bahasa wanita. Seolah-olah dia sedang bercinta dengan seorang perempuan. Maka dia tulis lirik dan juga rangkap syair yang telah kita sebutkan tadi. Faham? Jadi macam tu orang soleh, orang awam. Karena kadang dia maqam fana pada waktu tersebut, jazbah, menyebabkan dia pergi kat maqam wali, pergi peluk, cium. Itu kalau kita pergi ke maqam Sayyidina Hussein, pergi ke maqam para al-imam, Imam Syafi'i dan seumpamanya, kita akan tengok macam-macam benda-benda yang ajaib. Apa di antaranya? Penuh surat dalam maqam Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan pergi ke maqam Imam Syafi'i, penuh surat dalam tu. Retah berlambak-lambak dalam tu. Retah apa tu? Retah suruh doa. Doa, ya wahai Imam, moga Allah Ta'ala memberikan pada anak saya dengan zuriat, kata-kata tahu dalam tu. Dia nak bagi itu dengan maksud dia dengan moga-moga boleh tawassul untuk dapat adab. Tapi dia tak beradab pula lah dengan imam pada waktu tu, iaitu buat kotak pula kat situ. Lebih lempak beberapa surat dalam tu. Baik, salah? Tak salah. Kafir? Tak kafir. Syirik? Tak syirik. Syirik mai kok mana? Dia minta dengan Allah. Tapi dengan barakahnya wali itu. Macam mana kita nak syirikkan orang senang-senang sangat ni? Mudah sungguh mulut ni nak syirikkan orang. Senang sungguh. Nabi datang kepada umat untuk bawa umat ni pergi kepada Allah. Kita mai duduk dengan umat, keluarkan umat daripada Allah. Kok mana kita ni? Cari dulu jalan. Lagi mana tidak boleh syirikkan mereka, jangan syirikkan mereka. Mereka cuma perlu diajar adab. Adab saja. Lain kali kalau pergi ke makam para wali, tak payah buat macam tu. Karena kalau buat macam ni nanti jadi masalah. Kamu telah mengotorkan makam para wali Allah Ta'ala, kan tu tak ada adab. Pergi ke rumah Tok Guru, lu lempak kertas depan rumah Tok Guru. Moga Tok Guru buka nanti boleh baca surat tu. Lepas tu penuh surat depan rumah Tok Guru. Pening Tok Guru. Tok Guru keluar tu, dia banyaknya pok ni pun. Kan jadi susah nanti. Jadi macam tu sebab apa kita larang tadi? Larang kerana boleh melakukan kekotoran di makam para wali Allah Ta'ala. Bukan kerana syirik. Tak syirik apa? Syirik buat mana? Mereka buat tadi dengan cinta. Dan mereka minta tadi dengan Allah.
Orang yang pergi ke makam para wali, dia akan doa, ya Allah, dengan berkat wali ini, ya Allah, rezekikan kami dengan fulan, rezekikan kami dengan perkara sekian. Ya Allah, dengan berkatnya wali ini, ya Allah, berikan kepada kami dengan rezeki yang melimpah ruah. Baik, dia minta kat siapa tadi? Dia minta kat wali. Dia sebut awal lagi, ya Allah. Ya Allah, berikan kami dengan tu, kan dia minta kepada Allah tu. Cerdik sikit kita ni dengan orang-orang. Tidak kerja nak kapiak orang je, tak habis-habis. Saya tahu lah orang dalam masjid ni tak macam tu. Tapi sebut pi kok ada adik-beradik kok tu. Nah, nanti boleh sebut balik kat adik-beradik kita. Hak yang jenis ada pahaman tu. Dan juga ni hak dengar pun macam-macam juga. Hak dengar ceramah saya ni macam-macam hak dengar. Bukan semua hak setuju dengan kita. Hak dengar nak cari pasal pun ada. Tapi tak boleh nak cari, tak tahu. Cari kok mana tau ni, nak buh kok mana tau. Nak hantam ada dalil pula. Pening saya. Lah kali hantam kok lain. Macam tu panggil buat-buat tu. Orang panggil lawan tinju kok luak apa ni, luak ring. Jenis tu. Hak duk lawan dalam tinju tu, Mike Tyson dengan apa ni, tak tahu, tak ingat dah nama orang lama-lama. Hak depa tu dah duk lawan. Hak yang lebih tu hak kat luak. Hak kat luak tu lebih. Tumbuk kanan. Pandai dia. Pernah tengok cerita Ip Man? Donnie Yen lakon. Waktu dia pesan dekat Sammy Hong. Ip Man nombor 2. Dia kata apa dekat Sammy Hong tu? Sammy Hong lawan dengan boxing orang putih tu. Dia kata, cukuplah, berhenti, dia kata cukup. Dia tak boleh. Dan dia akan rendah-rendahkan lagi dengan Kung Fu Cina. Okay, baik, dia kata. Kalau macam tu, dia kata, tumbuk rusuk dia. Lepas tu dia tengok, tak senang, dia kata. Maksudnya, tengok kat bawah senang. Hak duduk kat atas ring, tahulah senang ke tak? Tak senang, dia kata, bukan senang. Sungguh. Pas dia duduk atas ring, baru dia tahu rupanya susah. Susah rupanya nak tumbuk rusuk, bukan senang. Dia ingat kata, ni tumbuk rusuk. Bubuh, macam orang duduk main bola. 11 orang, 12 orang, 22 orang main bola duduk tengah padang. Hak duduk komen kat atas ni, macam dengan dia tu Ronaldo. Sepak, kaki. Kemah dia. Kau dia duduk kat situ, sepak pun tak kena. Sepak bola tak kena. Tapi kalau bagi arahan, dia lebih daripada Ronaldinho. Baik. Namun mengajarkan mereka adab dan tata susila ketika berziarah itu, saya tak panjang lah, tuan-tuan, jangan bimbang. Pukul 9 saya berhenti. Tuan-tuan jangan bimbang, saya ni bukan jenis gila mic. Dan kalau saya berhenti tadi pukul 8, nampak teruk sangat pula. Pukul 7.22 baru habis semayang. Wirid-wirid pas semua kali, pukul 8 nak kena berhenti dah. Adalah, saya ni dah lah main jauh. Jadi janganlah orang panggil apa, bagi berhenti awal sangat. Pukul 9 saya berhenti, jangan bimbang ni. Masjid ni Masya Allah, tabarakallah, jam tak depan mata. Kalau tak berhenti juga, aku tak tahulah. Ni orang panggil politik paling hebat sekali ni. Tok Iman tak surat. Dia bagi dah tu. Ada satu masjid tulis tu cerita ni. Diminta para guru tolong berhenti pukul 9. Tak berhenti, kami tolong hentikan. Dah tak ada tulisan tu lah. Tapi ada tulis atas meja. Baguslah. Namun mengajarkan mereka adab dan tata susila ketika berziarah itu lebih utama. Ini kerana agak kurang beradab. Ini kerana agar kurang beradab jika agak kurang beradab jika seseorang mengusap-ngusap serta mencium kubur para aulia kerana mereka lebih agung daripada para raja di dunia. Baik, kenapa kita tak boleh usap makam para wali? Bukan kerana haram perkara tersebut, tapi kerana tidak beradab. Tak beradab sahaja pada waktu itu. Kenapa? Kita anggap seolah-olah macam kita sedang berada di depan para wali tersebut. Agak-agak kalau kita duduk depan Tok Guru, depan wali Allah Ta'ala, waktu kita salam dengan dia, kita duduk usap kepala dia. Kemah kita. Salam dengan Tok Guru. Alhamdulillah, lama nak jumpa Tok Guru ni, duduk sapu ni. Lagi sebab kita tepuk pula. Lama tak jumpa ni. 3 kali dah tepuk. 4 kali, 5 kali dah tepuk. Duduk. Lama tak jumpa. Jumpa. Baik. Para ulama, para awliya ni lebih agung daripada para raja. Kita ketika duduk dengan raja, kita boleh buat macam tu. Lebih jauh daripada kita, jasad kita dengan mereka pada waktu berdepan dengan mereka, itu lebih tinggi adabnya. Betul tidak? Kalau orang dapat anugerah daripada raja, duduk depan raja, dia pergi peluk raja. Kan dia pergi ambil dengan penuh adab pada waktu itu, tunduk depan raja dan seumpamanya, dia akan tunduk depan raja. Dan dia tak akan duduk dengan cara rapat. Dia akan ada jarak sikit pada ketika tersebut. Tu dalil apa tu? Dalil adab. Itu juga kita dengan awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kerana kasih dan ada tertarik hatinya dengan perkara tersebut menyebabkan dia tak boleh nak beza pada waktu itu.
Kalau di Indonesia lagi sakan, dia kata. Saya pergi ke Indonesia baru ni, di teman guru saya, pergi ziarah guru saya hadir daripada Mesir, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Tu saya pergi sana, duduk sana lebih kurang 10 hari. 5-6 hari duduk dengan beliau. Daripada Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Jawa Barat saya tak ikut dah sebab jauh. Sampai kali ni nak kena balik pula ke Jawa Timur. Nak naik di Surabaya. Jadi dalam perjalanan tu ada satu pondok ni jemput. Sekali dengan saya, dia pun suruh bagi ceramah juga. Pondok dekat dengan Madura. Jadi sebelum Syekh mai, jadi saya ada kiai 2-3 orang bagi ceramah dulu. Waktu turun, ada yang bagi duit bola poket kita. Ada yang salam cium tangan. Anak murid saya tarik dah tangan. Anak murid saya ada seorang pernah mengaji di Indon, tarik. So, dia kata, bahaya Ustaz, jangan biar kata mereka ni cium sangat lagi. Ramai mereka ada dekat 14,000 orang. Ramai dalam majlis pondok saja ada 14,000 orang. Bukan 14 orang, 14,000. Mereka kata ada kiai-kiai yang mereka cium, bukan sekat cium, tokak kali dengan tangan-tangan kiai kali ambil berkat. Pergi terus. Hati-hati dia berkata. Sebab ada dah kiai-kiai habaib kena tokak tangan-tangan habis. Perak tokak tangan terus sebab nak ambil berkat. Dia kata, bila tokak-tokak berdarah tangan tu, diisap darah tu. Oh, kata kacau. Dia kata cinta ni kadang dia jadi benda yang mengajaibkan. Tu kenapa? Nak marah pun dia kerana cinta. Dia terlalu dalam sangat cinta dia sampai dia tak tahu nak buat macam mana lah. Tu ada orang kerana cinta dengan Tok Guru, pergi rumah Tok Guru, curi buku Tok Guru. Pergi buku Tok Guru. Hilang, bawa masuk dalam beg dia. Lepas tu lari. Orang tanya, hang buat macam ni curi ni? Ambil berkat. Otak dia berkat ni tu. Kan? Yang tu dalam buku tu 3 jilid. Pergi ambil jilid pertama. Pergi tu ni. Hilang ilmu Tok Guru. Dia tengok mana jilid 1 ni. Ada orang ambil berkat kata dia. Kacau bilang. Maulana Syekh Yasin Al-Fadani, maktabah beliau dijadikan tempat untuk orang-orang daripada Padang, daripada Indonesia datang bermalam. Tempat dia waktu ketika dia hidup. Dan ada banyak kitab dia hilang. Ketika mana jemaah haji mai duduk di situ. Kitab dia banyak hilang. Kenapa? Karena dicuri. Curi bawa balik kampung. Khususnya hak tulisan tangan dia. Hak lagi dia curi. Mana ambil berkat ni tulisan tangan Syekh Yasin. La ilaha illallah. Habis kita. Syekh Yasin ada kitab satu tajuk Syarah kepada Sunan Abi Daud. Ni antara kalau dicetak kitab ni antara kitab Syarah Abi Daud yang agung. Syekh Yasin kitab dia kecil-kecil pun dah sakan dah. Macam kalau kitab Syarah besar tu ada berapa puluh jilid. Kitab dia syarah sebelum dia wafat. Dan tulisan tangan lagi. Tapi kenapa tak dicetak sampai lah? Kerana hilang beberapa nuskah. Kata Maulana Syekh Ali, kerana dicuri oleh jin. Bukan orang je curi, jin pun curi. Kata Syekh Ali, tak tahulah jin tu dengan makna daripada Syekh Ali tu jin yang berupa manusia kah? Ataupun manusia yang berupa jin. Macam tu lah. Boleh jadi. Hilang kitab beberapa nuskah. Tak ada, tak boleh nak cetak. Kalau tidak, kitab tu akan jadi kitab syarahan terbaik bagi Sunan Abi Daud. InsyaAllah. Nah, kerana Syekh Yasin tulis kitab Qawaid Fiqhiyah. Nah, apa dia kata kitab dia? Tunjuk kitab dia. Allah, ada kitab dia? Ingat tak? Ya Allah, lupa pula dah. Kitab dia apa dia, Ustaz Leh? Ustaz Leh dia kitab falsafah ya. Kitab Syekh Yasin, Fawaid. Fawaid apa? Fawaid. Lupa lah, tak apa. Kitab tu syarah kepada matan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ahdal dalam Qawaid Fiqhiyah. Kitab Syekh Yasin ni ada seorang ulama daripada Syria mari ke Mekah nak cari siapa yang karang kitab ni. Sebab kitab ni sakan sungguh. Sebab dia duk cari masalah tu dalam banyak kitab tak jumpa. Jumpa ni kitab Syekh Yasin. Dia tengok kata, Yasin Al-Fadani, orang Indonesia. Masya-Allah. Yang aku nak kena tumpak ni, dia kata. Alim kabir ni. Pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, orang pun tunjuk rumah Syekh Yasin. Dia ketuk pintu rumah Syekh Yasin. Syekh Yasin macam biasa dalam rumah dia. Pakai baju pagoda, kain pelikat. Ada shisha. Ada shisha? Sat shisha. Keluar asap. Syekh Yasin. Dia duduk dalam rumah macam tu. Buka pintu. Terus Syekh ni tanya. Aina Syekh Yasin? Ni rumah Syekh Yasin kata dia. Syekh Yasin kata na'am. Syekh Yasin masuk. Sila masuk. Dia pun masuk. Aina Syekh Yasin? Ana. Syekh Yasin kata. La. Dia kata. Bukan Syekh Yasin. Dia kata ni bukan Syekh Yasin. Dia kata bukan dia.
Mana Syekh Yasin? Panggil dia kata, mana Syekh Yasin? Aku Syekh Yasin. Terkejut dia. Dia ingat Syekh Yasin ni gah orang dia, sorban besar, semua kali jubah 2 lapis lah. Pakai baju pagoda, kain pelekat. Lepas tu isyak-sijah. Kepiah pun kepiah sengit. Kepiah kecil, kepiah halus itu, kepiah jenis kepiah apa? Kepiah boleh ronyok tu. Kepiah tu yang pakai. Cek. Tu orang alim ni, pakai baju apa pun dia alim. Orang tak alim dia try hard. Boleh? Orang yang kalau tak alim dia try hard. Dia alim, pakailah baju pagoda pun dia tak alim juga. Baca kitab betul. Boleh. Jika para raja kita tidak mampu melakukan sedemikian serta boleh dianggap tidak beradab jika melakukannya, maka bagaimana pula dengan para awliya dan salihin, lebih-lebih lagi para anbiya dan mursalin. Jadi kena jaga adab kita. Kita tak buat itu bukan kerana haram, kerana adab. Kita kalau orang yang sempurna dengan ilmu ataupun mengaji, maka elakkan daripada buat benda tersebut. Bukan kerana syirik. Bukan kerana haram. Tidak. Tapi kerana dianggap tidak beradab pada ketika itu. Tapi kalau tengok orang awam buat macam tu, jangan ingkari perkara tersebut. Jangan kata ni benda haram dan syirik. Kita anggap kata dia telah jazbah, telah jadi tertarik pada waktu tersebut dengan dia punya kecintaan dia menyebabkan dia tidak tertahan untuk melakukan perkara tersebut. Ada seorang fulan pergi ke Mesir. Dia daripada Yaman. Tapi bukan mengaji di Hadramaut lah. Jadi dia pergi ke Mesir waktu tu, sembang dengan sahabat saya Ustaz Hairul Nizam. Dia kata di Yaman ni ada satu masalah. Dia cerita. Khususnya di Hadramaut. Dia tahu orang Hadramaut ni suka buat benda syirik. Wih, kemah. Dia ingat Ustaz Hairul satu fikrah dengan dia lah. Dia kata Ustaz Hairul pun tanyalah dia syirik apa yang dia buat. Dia kata mereka ni suka pergi ke kubur wali-wali. Dia suka pergi cium kubur. Cium kubur, cium dinding kubur, apa semua kali itu. Saya kata sebab tu jadi syirik tau. Dia kata sebab tu jadi syirik. Syirik, benar tu. Tak boleh. Lepas tu dia tanya, saya tanya dekat dia. Macam ni lah. Nak tanya. Kalau saya ni, cium dinding rumah saya, apa hukumnya? Saya saja, balik rumah lagi, ibu-ibu, saja buang biak sikit. Turun-turun kereta, pergi dekat dinding rumah tu, cium. Lama lah, rumah ni beli lama dah. Ya Allah, tak pernah cium dia kata. Tak pun pergi sapu kot dinding tu, sapu. Masya Allah. Seminggu lagi meninggal. Sapu, lepas tu sampai kat dinding rumah, dekat tiang, ataupun sampai kat ni, cium. Dia nak buat. Baik. Saya tanya dekat kawan ni. Baik, kalau saya buat macam tu, apa dia hukum dia? Dia diam. Tak ada apa. Kita tak ada apa. No? Maksudnya kamu nak hukum saya buat benda haram kerana cium dinding rumah saya. Tak boleh. Siapa nak boleh hukum saya cium dinding rumah saya jadi haram? Ada tak ibu-ibu, bapa sini ada yang boleh nak hukum haram saya buat benda tadi? Ini saja saya masuk dalam masjid ni. Rindu kat Ustaz Mat Zuki, saya cium dinding ni. Tak pun saya pergi kat rumah Ustaz Mat Zuki, saya cium dinding rumah Ustaz Mat Zuki. Kena teringat kat Ustaz Mat Zuki lama tak jumpa. Walaupun gambar saya sampai lah ada lagi. Kuliah walaupun tak pernah main. Haram. Dia kata tak haram. Okey. Saya pun kata. Dia panggil bagi bola tanggung. Bukan bagi bola tanggung. Dia tunggu nak kena smash. Lepas tu saya tanya kat dia. Okay, kalau macam tu, kamu kata saya cium dinding tadi tak haram. Kalau sebab saya sayang kasih dengan rumah saya. Baik. Kenapa bila ada wali saja belakang dinding tu, ada nabi saja belakang dinding tu, terus jadi syirik? Mai kau mana? Tak boleh jawab. Pening. Tuan-tuan boleh jawab tak soalan tu? Baik, haram ke sungguh? Kalau cium dinding rumah kita jadi haram? Siapa boleh habaq kata haram? Bangun tengok kalau kata berani. Nak tanya kalau berani. Siapa nak kata haram? Tak kata haram apa lah? Cium dinding, cium kereta. Cium tangan sendiri. Saja ambil berkat dengan diri sendiri. Ada kan orang duk ajak lah ni macam tu. Duduk depan cermin. Kamu hebat. Kamu hebat tak ada kerja. Dia duduk macam orang bodoh lagi. Dia duduk macam kamu hebat. All is well. All is well. Tengok cerita apa ni. Three Idiot. No? All is well. Dia abang kat diri sendiri. Baik. Tak ada masalah apa. Lepas tu saya kata kenapa bila-bila tiba-tiba ada waqam wali dia di belakang tu cium dinding terus jadi haram.
Pening, tak boleh jawab. Dia tahan ambil api, tak apa. Ambil api kat mereka. Kata, fikrah yang dibina, cepat sangat kerja nak menyalahkan orang saja. Daripada awal sampai habis. Faham? Yang ke-8 antara adab kita menziarah orang soleh apa dia? Membaca Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada sahibul maqam. Imamul Marwazi rahimahullah mengatakan bahawa aku telah mendengar Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah menyebut, "Idza daqaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitabi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wahduha lahum fa innaha tasilu ilaihim." Jika kalian memasuki kawasan perkuburan, maka bacalah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, serta hadiahkanlah pahala bacaan tersebut kepada mereka, sesungguhnya ia akan sampai kepada mereka. Itu dia. Nanti kita akan tengok pada bab yang seterusnya, kalau memang tak sempatlah malam ni. Ada bab seterusnya ni, nanti diceritakan dalam ni berapa kali kita nak baca surah Al-Ikhlas kepada sahibul maqam. Tengok kepada maqam-maqam yang ni. Kalau kebanyakan para awliya meletakkan dalam kitab mereka bahawa disunatkan kita baca 11 kali surah Al-Ikhlas. 11 kali baca. Qul huwallahu ahad. Dan dihadiahkan kepada si sahibul maqam. Ataupun baca 12 kali seperti sebahagian ulama. Antaranya Imam Ahmad Al-Ghumari. Waktu kami ziarah maqam beliau bersama dengan Maulana Syekh Yusri dan Maulana Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Usamah terang kepada kami depan maqam Sidi Ahmad Al-Ghumari bahawa Sidi Ahmad menyebutkan kata sunat ziarah maqam wali baca 12 kali Qul huwallah. Seolah macam kita khatam 4 kali khataman Quran. Jadi kata dia bagi cukup 12. Jadi ketika sampai di maqam beliau kami baca 12. Dan saya pergi ke Indonesia di Banjarmasin waktu bertemu dengan guru kami yang mulia Maulana Abuya Syekh Abuya Sya'rani rahimahullahu taala, murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Beberapa tahun yang dulu saya pergi dengan anak murid saya Ustaz Sirajuddin dengan Ustaz Zaki, kami pergi 3 orang untuk ambil sanad topi. Ada satu sanad topi, sanad burtulah. Bilubsil burtulah, topi. Nabi pernah pakai satu topi dia macam topi jerami padi itu. Topi jerami. Orang nak buat kebun. Topi itu pun ada sanad. Jadi saya pergi ke Indonesia untuk ambil sanad kerana antara orang yang masih hidup pada waktu itu yang ada sanad tu adalah Abuya Sya'rani. Jadi saya terbang pergi ke Indonesia untuk ambil sanad tu, dan bukan sanad tu je dapat habis semua lebih kurang dekat 70 musalsal yang saya dapat pada ketika tu. Dan sekali dengan sanad-sanad yang lain macam-macam lagi dia bagi. Jadi sekali dengan makan di rumah dia, sekali dengan habis semua kali. Satu sanad dia saya sampailah duk menyesal tak ambil lagi dengan dia dan tak sempat kerana masa tak panjang. Sanad doa kunut. Sanad kunut. Karena Abuya Sya'rani kata sanad kunut antara sanad yang aziz daripada Maulana Syekh Yasin Al-Fadani. Karena apa? Karena solat subuh Syekh Yasin orang tak tahu di mana. Orang tak tahu Syekh Yasin mayang subuh kat mana. Ikut suka dia. Tapi satu pagi tu kata Syekh Abuya Sya'rani, satu pagi saya tidur di rumah atas, rumah Syekh Yasin, rumah kawan. Pagi subuh tu saya turun awal. Saya ketuk pintu rumah Syekh Yasin waktu subuh. Syekh Yasin buka pintu, tengok dah siap dah. Sejadah 2 dah siap. Duk tunggu dia nak turun mai. Dah siap dah sejadah 2, bukan baru nak ambil. Sejadah dah siap dah 2. Maksudnya tahu dah ada orang nak semayang dengan Syekh Yasin. Syekh Yasin dah tunggu siap dah. Tu Syekh Yasin terus kata, jadi imam. Dia kata tak mau. Syekh jadi imam. Masa sebab tu jadi imam, Syekh Yasin baca kunut. Waktu baca kunut tadi habis semayang, terus Abuya Sya'rani kata kepada Syekh Yasin, ijazahkan kepada saya dengan sanad musalsal baca kunut. Dapat ijazah pada waktu tu. Ini sanad yang paling payah kali kata Syekh Abuya Sya'rani. Kenapa? Karena tak dipastikan di mana Abuya Syekh Yasin Al-Fadani solat subuh. Jadi dapat sanad. Tapi saya tak sempat ambil lah sanad. Syekh meninggal dah. Baru-baru ni atau setahun lepas kalau tak salah saya, ataupun 2 tahun lepas Syekh telah wafat, kembali ke rahmatillah. Tamam. Semoga Allah rahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi baca, saya pergi ke Banjar, ke makam Datu Kelampayan. Datu Kelampayan siapa dia? Tuan Guru Syekh Arsyad Banjari. Syekh Arsyad Banjari dia wasiat, siapa lawat makam dia kena baca 13 kali ayat surah Al-Ikhlas. Dia sendiri wasiat sebelum dia wafat. Ditulis dah kat depan. Siapa yang ziarah beliau kena baca 13 kali. Jadi ziarah dia khusus sikitlah baca 13 kali. Karena dia wasiatkan dengan perkara tersebut. Baik, sikit kita baca, lepas tu saya berhenti. Pukul 9 dah. Jam ni pukul 9 dah. Jam tu dah 9, 2 minit. Jam saya tak 9 lagi. 2 minit lagi pukul 9. Jadi nak pakai jam mana ni? Agak-agak.
Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah mengatakan bahawa apa yang kami perhatikan di banyak negara Islam. Tengok ni, Hafiz Abdul Ghani Nabulsi. Sebut apa? Kami perhatikan di banyak negara Islam, jika berlaku kematian di kalangan mereka, maka akan dibacakan Al-Quran di sisinya sebelum dikuburkan serta dibaca di atas kuburnya setelah dikebumikan. Maksudnya ini amalan daripada zaman dulu lagi, tradisi pada zaman dulu, dan perkara ini perkara yang diwarisi sampai kepada zaman ini. Mereka berkumpul dan bersungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh. Tamam? Sewaktu ziarah saya dan para teman dengan guru kami yang mulia Al-Allamah Muhaddis Dr. Usamah Said Azhari Hafizahullah dan Allamah Murabbi Al-Jarrah Dr. Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani Hafizahullah ke maqam Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Muhammad Siddiq Al-Ghumari Rahimahullah di Khurafah. Syekhuna Usamah menceritakan bahawa di antara adab ketika menziarahi para awliya adalah dengan membacakan surah Ikhlas sebanyak 11 kali. Kenapa baca 11? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Namun Imam Ahmad Ghumari rahimahullah berpandangan bahawa sebaiknya dibacakan surah Ikhlas sebanyak 12 kali bagi menyamai pahala khatam Al-Quran sebanyak 4 kali. Maka kami melakukan sedemikian ketika di maqam beliau bagi menghormati pandangan beliau. Jadi perbahasan berkenaan dengan bacaan qiraah kepada si mati, sama ada sampai ataupun tidak, itu memerlukan kepada perbahasan yang khusus. Dan bukanlah risalah ini tempat perbahasannya. Itu dalam kitab Masalah Hukum Fiqh. Semoga kita dikurniakan adab dengan para salihin, serta mengikuti pandangan mereka berbanding mengikuti pandangan orang-orang jahil yang menafikannya. Tamam. Jadi, itu kita dah baca pada hari ini 8 adab untuk kita menziarahi maqam para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab saya ini, saya senaraikan lebih kurang 18 adab untuk kita menziarahi maqam para awliya Allah. Antara lain lagi yang terakhir, maqam saya nak sebut di sini, ketika mana kita lawat maqam para wali, jangan selalu sangat. Zur ghibban tazdad hubba. Jarang-jarang kan melawat, maka akan tambah kecintaan kita kepada para wali Allah Ta'ala. Jangan selalu sangat, jangan kerak. Bukan kerak tadi maksudnya kita tak salah, tak? Kerana untuk menjaga adab kita dengan wali Allah Ta'ala. Di ziarah maqam wali jangan kerak-kerak, kerana nanti akan hilang syuur, perasaan akan hilang. Letakkanlah sebulan sekali, seminggu sekali. Dan lebih lagi rasa nak lawat tu bila rasa kerah hati. Rasa kerah ni awak jadi payah nak teriak, payah sangat nak bangun malam, payahnya nak wirid zikir, nak selawat. Pergi lawat maqam awliya lepas tu. Tu kita akan rasa sendiri dalam hati kita ni kerah. Pergi lawat orang soleh yang masih hidup, pergi lawat tuan-tuan guru, pergi jumpa dengan para ulama, pergi ke maqam para awliya dan salihin, insya-Allah hati kita akan jadi lembut setelah tu. Tu cara dia bagaimana untuk kita lembutkan hati kita dan bagaimana yang telah ditunjukkan oleh para awliya dan salihin. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ini, dan saya mohon ampun dan maaf kalau kata ada terkasar bahasa tersilap dalam bicara saya. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Saya dan rombongan telah solat tadi. Kami dah solat jamak kerana saya nak balik terus ke Pedu. Saya ni dah tinggal pondok saya ni dah berapa hari dah ni, 3-4 hari dah ni. Sekali anak murid lah, anak murid semua ikut saya semua. Mereka pun ada hak ni dah. Ni dah tak boleh balik 4 tahun. Mereka ni semua ni hak yang baju merah semua. Tak boleh balik 4 tahun. Yang depan ni Sir Alif ni bukan pondok lah. Saya dia balik Pedu pula, tinggal bini dia pula. Jadi, mohon doa, moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka semua, dikurniakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Daripada 2 tahun dah di pondok saya, ada baki lagi 2 tahun lagi. Untuk cukup 4 tahun tak boleh balik. Tapi kalau saya bawa balik boleh. Saya balik boleh. Kalau saya pergi ke kampung dia ke, saja-saja nak pergi makan nasi di kampung dia ke, itu boleh. Tapi mereka nak balik tak boleh. Itulah. Jadi mohon doalah kepada mereka ni bagi jadi orang-orang yang berguna kepada umat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi orang yang ada sifat rahmat kepada umat Nabi SAW. Dan boleh bimbing umat Nabi dengan kebaikan dan dengan kasih sayang, insyaAllah. Ustaz, terima kasih sekali lagi kepada Fadil Ustaz Mazuki, juga kepada pihak masjid dan seluruh hadirin. Jadi kami mohon izin dulu untuk kami keluar dulu lagi. Nanti insyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.